Alhamdulillah ada masalah sikit tadi. So, saya nak ucapkan selamat datanglah kepada semua penonton yang live kat Geras. Okay, saya Alia, iaitu moderator pada hari ini. So, hari ini kita nak cerita pasal minimalis. Di mana minimalis ni kita akan sentuh dari segi keluarga, budaya, agama, terutamanya kat Malaysia lah. So, mesti ramai tertanya lah, apa ni minimalis? Apa pula kaitan minimalis ni dengan cara hidup kita? Di kita punya ekonomi, kita punya culture. Jadi sebenarnya cara mudahnya minimalis ni ialah gaya hidup secara bersederhana. Maksudnya kita tak perlu ada banyak barang, tapi kita boleh hidup dengan bahagia. Simple. Maksudnya bukannya kita tak ada duit, tak berharta. Tapi cuma kita pilih lebih selesa untuk hidup secara sederhana. Kita tak terikut dengan trend kehidupan semasa. Bila kita ni selalu terkejar-kejar dengan trend, kita akan rasa sebab tak cukup. Jadi dengan pengamalan hidup secara sederhana ni, sebenarnya kita nak ajar diri kita sendiri untuk kurangkan stres. Contohlah, bila kita tengok banyak barang kat area rumah kita, kita rasa semak. Jadi kita akan rasa kita kena start kemas, kita kena kurangkan barang. Bila kita start kurangkan barang, kita start belajar pengurangan perbelanjaan, kita tak lagi nak berhutang. Jadi kita ni hidup bebas. Kita tak terikat dengan budaya consumerism. Maksudnya kita asyik nak beli. Lepas tu sekarang pula kita tahu kan hidup kat zaman teknologi ni semua kat ujung jari. Kita tekan, kita masuk cart, lepas kita tunggu je barang sampai. So bila kita rasa kita spend duit, kita rasa kita bahagia. Memang seronok membeli barang, sebab saya pun macam tu, seronok menekan, tekan. Lepas tu nanti tunggu barang sampai. Tapi bila barang dah sampai, seronok tu sekejap je. Dia tak berpanjangan. So saya teringat lah, saya ada baca satu artikel bila dia cakap kat Malaysia ni lah, social dan konteks Malaysia kan, bila kita rakyat Malaysia ni hanya untuk industri tekstil macam pakaian, barang-barangan macam handbag apa semua, kita buang 195,300 tan. Maksudnya kita dah boleh bina 19 Eiffel Tower dengan barang sisa buangan tu saja, tekstil je. Nampak tak? Macam mana impak dia pada landfill kita, alam sekitar kita. So bila kita tengoklah kan, saya pun baca buku, saya perasan minimalis ni banyak ni diketengahkan oleh orang Jepun dengan Barat. Mungkin ramai yang kenal kot, terutamanya Marie Kondo, KonMari method. Ada juga nama dia Sasaki Fumio. Kalau Barat pula Joshua Milburn, Ryan Nicodemus, banyak lagi lah. So sebelum kita nak jemput panelis kita ni, saya nak ajaklah penonton kenal sikit siapa kita punya panelis ni. Jadi panelis yang pertama ialah Encik Alvin Mahathir Yunus. Encik Alvin berasal pada Sabah, di mana Encik Alvin ni jadi penyampai radio KKFM daripada tahun November 2010 sampai 2016. So pada 2011 sampai sekarang, Encik Alvin adalah pengacara TV. Tak cukup jadi pengacara TV, dia pun sebenarnya penyanyi, penulis dan pencipta lagu. Selain daripada jadi orang kata yang berada di hadapan TV ni, Encik Alvin juga ialah sebenarnya seorang trainer yang berlesen. Dia ialah pengasas dan trainer untuk seminar Bahagia dengan Cukup pada tahun 2018 sampailah sekarang. Saya nak kenalkan dua panelis kedua kita, iaitu Cik Fatih Nur Majlina Nordin. Di mana Cik Fatih kita ni merupakan graduan daripada Universiti Malaya. Beliau mengambil jurusan Sarjana Muda Sains Gunaan dengan pengajian Islam, Sains Biokesihatan. Kemudian melanjutkan pengajian ke Sarjana Falsafah, Kesihatan, Sains Pergigian dan pengajian Islam.
Di mana sekarang Cik Fatin ialah seorang fellow di UM dan merupakan calon doktor falsafah dalam bidang sains, kesihatan dan halal ya. Di mana beliau menjalankan penyelidikan mengenai produk halal. Cik Fatin juga merupakan naib presiden ABIM, Agenda Wanita, Keluarga, Kesihatan dan Alam Sekitar pada tahun 2019 sampailah 2021. Nampak tak? Kita punya panelis hari ni hebat-hebat. Okeylah, sambung membuang masa kan. Kita nak buat je lah, kita punya talk ni tak santai. Jadi saya nak tanyalah perjalanan macam mana Encik Elvin, Cik Fatin boleh terlibat dengan minimalis ni. Cik Elvin, silakan. Okey, terima kasih Cik Alia, moderator kita yang comel. Dan thank you juga pada GRAS Malaysia sebab jemputlah saya dan juga Cik Fatin untuk buat perkongsian. Ni perkongsian ni berapa minit ni yang ini? Pengenalan dalam 5 minit. Untuk pengenalan ni dalam 5 minit. 5 minit lah okey. InsyaAllah. Jadi hari ini saya akan buat perkongsian tentang minimalism tapi fokus pada family lah, keluarga. Jadi macam mana saya boleh kenal minimalis? Ini kisah yang selalu saya ulang di FB saya juga tahun 2016. Okay. So tahun 2016 tu rumah kami tak ada water filter yang kuku, kowe macam tu. Jadi masa tu kalau nak minum air bersih, kami akan beli air dalam botol. Jadi rumah kami ni penuh dengan botol kosong dan juga kotak. Jadi saya ni masa tu dah ada kesedaran tentang alam sekitar. So saya tak nak lah buang macam tu je, buang dekat tong yang di sisi kanan. So saya dapat tahu dekat rumah kami ada recycling center, pusat kita semula. Jadi saya pun hantar semua botol dengan kotak ni ke pusat kita semula yang dekat dengan rumah. Dengan intention untuk hantar sahaja. Rupa-rupanya bila hantar, dia orang bagi kita duit, dia orang bayar. So saya pun, wah, best ni. Bagi sampah, kira yelah sampah lah kan. Kita dapat duit. So saya tengoklah pusat kita semula tu, apa lagi yang dia terima. So saya nampak ada bateri, ada besi, ada botol plastik yang sabun, banyak lagi lah. So saya pun lepas tu balik rumah, saya tengok rumah apa yang boleh recycle yang memang saya dah tak pakai, saya angkut semua, pergi pusat kita semula untuk jual. So benda ni dia keep repeating every week. Memang saya akan pergi itulah recycling center tu. Dan lama kelamaan apa yang saya dapati, rumah jadi makin lapang. Wah, pasal benda yang nak recycle sampah tu semua dah tak ada lah. Tapi masa tu belum minimalis lagi. So saya keep on researching tentang recycling, tentang kita semula. So bila saya buat research dekat internet tentang recycling, keluar pula perkataan minimalis. So masa tu benda yang nak recycle kat rumah dah tak ada dah. Tapi bila kenal minimalis, dia kata kita tak perlu baju yang banyak, tak perlu perkakas rumah yang banyak. So saya pun macam, apa minimalis ni, macam okay, baca. And then, tapi lama kelamaan sebab saya dah tak ada benda nak let go, nak recycle, dan saya rasa rumah makin lapang, fikiran makin tenang, hati pun makin itulah makin happy. Macam tu tak marah-marah semua macam itulah. And then saya pun start lepaskan barang dengan konsep minimalis. InsyaAllah nanti kita akan kongsilah lepas ni juga. Saya percaya Cik Fatin pun akan kongsikan juga. So bila dah lepaskan semua pakaian tu, dan saya faham selain daripada kita lepaskan barang yang kita tak perlu kat rumah, kita pun dah stop beli barang. Macam Cik Alia cakap tadi lah, kan kita dah tak beli dah 11 hari bulan 11 punya sale ke, 10 hari bulan 10 punya sale ke, kita dah tak beli. So kita lepaskan barang yang tak perlu dan kita pun kurangkan barang yang masuk ke rumah. Yang tak perlu tak masuk, yang perlu baru masuk. So selepas 2 bulan amal minimalism, tiba-tiba akaun bank saya, ni saya punya lah, bukan tak masuk isteri, tiba-tiba ada RM2,000.
sebelum 2016 bulan Februari, setiap bulan walaupun saya kerja jadi DJ, saya kerja pengacara TV, saya menyanyi, kira income ada, tapi hujung bulan saya tak tahu dia pergi mana. Income tu pergi mana. Itulah lebih kurang. Walaupun saya rasa saya tak boros. Tapi itulah. Tapi lepas amal minimalism tu, okay, selama 2 bulan, 3 bulan lebih kurang, tiba-tiba ada RM2,000 dalam akaun bank saya. So, saya pun bagi tahu isteri saya lah, ini minimalism ni berkesan lah. So sejak hari itu sampai sekarang, hampir setiap hari saya akan kongsikan tentang minimalism di laman sosial. Dan itulah sampai sekarang ni saya passionate untuk memberi menyebarkan tentang manfaat minimalism kepada kepada orang ramai, dan saya amat berbesar hati, thank you kepada Grass Malaysia sebab inilah bagi ruang dan peluang ini. Jadi insyaAllah saya rasa itu mukadimah lah tentang cara saya kenal minimalism ya, Cik Alia. Okay. Okay, terima kasih Cik Elvin atas pengkongsian yang menarik tu ya. Daripada macam saya lah juga. Bila habis je gaji, mana duit tu pergi kan? Kita tak tahu pergi mana. Okay, sekarang saya mengalih-alihkanlah Cik Fatin untuk kongsi pula macam mana perjalanan menuju ke minimalis ni. Sila. Okey, terima kasih Alia dan juga Grass menjemput saya untuk bersama berkongsi lah tentang minimalis ni. Sebenarnya masa awal dapat tu, lepas tu bagi tahu pula dengan Cik Elvin. Tengok Cik Elvin ni memang pengamal minimalis. Kalau saya ni perjalanan jauh lagi kot. Tapi saya ingat apa yang penting adalah kita telah memulakan langkah lah. Bila kita tengok-tengok balik, sebenarnya mungkin kita ada buat benda tu, tapi waktu tu mungkin keadaan kita, contoh macam family kita, macam family saya bukanlah maksudnya family kita biasa-biasa, so maksudnya kena berjimat cermat, kena selalunya sebut makan ingat orang, maksudnya kita kena sikap-sikap tu ada, tapi bila contoh kita waktu belajar macam tu kan, tapi bila kita dah bekerja, contoh kita ada gaji, kita akanlah ada nak beli, biasanya perempuan kan dia beli tudung kan, ada kawan saya setiap gaji dia mesti beli tudung baru. Tudung dia bukan beli satu, dia beli 5 macam tu kan, tapi saya tak macam tu lah, cumanya kita pun ada intention. Jadi yelah bila kita sampai sana dan sebagai pelajar, maksudnya kan kita sambung belajar, kita tidaklah selalu ada duit kan, jadi kita macam ada apa yang penting untuk kita, macam mana kita nak reduce kita punya consumption kan. Jadi saya fikir, saya tak ingat lah exactly tahun berapa, tapi saya ingat dia macam dia berdasarkan kadang kita ada kesedaran. Contoh kita selalu bercakap tentang ke alam sekitar, berjimat cermat, kena jaga alam. Tapi kita tengok balik diri kita, saya selalu macam tu lah. Jadi saya fikir kadang-kadang dia mula dengan, maksudnya dia still mula dengan macam tadi ada sembang dengan Elvin kan, maksudnya mula dengan material lah, maksudnya kita selalu benda yang kita nampak kan, pakaian, tudung. Jadi saya mula tu sebab saya rasa bersalah, jadi saya mula macam ni, saya fikir kalau saya nak beli baju baru, saya mesti bagi baju yang saya tak pakai sangat kepada orang lain. Tapi baju tu tak masih elok lah. Jadi saya fikir itu adalah, sebab tu saya kata saya telah memulakan langkah lah dengan kesedaran untuk, saya fikir kita tidak terpengaruh macam tadilah Alia sebut consumerism dan sebagainya kan. So saya buat benda tu, dan dia apa kesan dia, kadang-kadang contoh sebab masa tu saya ada mengajar di UM lah. Jadi saya biasanya ni tengah kita buat pembersihan kan, so kita ada tudung-tudung yang elok tapi kadang kita tak pakai, jadi kita rasa bersalah kan. Jadi ada tudung tu kan, tudung ni selalunya dia ada macam cantik, baju ni ada sentimental value, kita tak boleh nak bagi, tapi kadang dah 3-4 tahun lama sangat tapi kita tak pakai, jadi ada tudung-tudung tu macam kita bagi juga. Selalunya saya bagi pada student lah, so student asasi, hari ni siapa nak datang, so ambil. Dia seronok bila next time kelas saya pakai tudung tak pakai, so dia macam seronok lah kita berbagi kan. Jadi itu saya rasa perjalanan lah ke arah tu. Cumanya saya ingat kalau kata perjalanan saya tu untuk kita kongsi, dia ada 4 lah. Yang pertama saya telah memulakan langkah, cumanya mungkin
tidaklah begitu. Kadang-kadang kita sebab saya fikir kita biasanya kita tidaklah terlalu strict kan. Maksudnya kita ada, mungkin kita mula sedikit demi sedikit kan. So telah memulakan langkah lah. Dan yang kedua saya fikir motivasi untuk kita buat. Selain kita rasa gembira untuk kongsi, saya rasa bila kita fikir-fikir balik macam yang akan kita bincangkan nantilah, macam kalau kita niat sebagai Muslim ni, kalau kita niat kerana Allah, perubahan ke arah lebih baik, itu kan jadi ibadah. So itu pun memberi value kepada kita lah. So jadi part of motivasi pada diri kita. Kita bukan sekadar in trend. Sebab minimalis pun kadang-kadang in trend. Kalau kita kata kita tak nak ikut trend, sentiasa beli, ada benda baru beli, tapi kadang-kadang kalau kita tak betul, kadang-kadang kita macam sebab sekarang trend minimalis, so kita pun minimalis, so nanti tak ada trend lain kita tukar kan. So maksudnya macam mana kita nak pastikan why kita tu adalah why yang betul lah, kenapa kita memilih minimalis. Kemudian saya fikir nak konsisten tu juga adalah suatu yang mencabar untuk kita lah. Tapi sebab tu saya ingat, saya selalu ingat lah, dulu saya ingat ada selalu masa belajar dulu ada satu hadis tu, dia kata kita buat satu perkara tu sikit tapi berterusan adalah lebih baik daripada kita buat satu benda tu banyak ataupun besar tapi kemudian kita tinggal. So maksudnya konsistensi tu adalah lebih baik lah. So itu pada saya itu antaranya dah. Dan yang akhir saya rasa saya suka, maksudnya minimalis yang kita faham tu adalah minimalis yang holistik. Maksudnya bukan hanya baju 3 helai macam Mark Zuckerberg warna hitam je, macam tu lah. Sebab pada saya tak boleh lah macam tu. Saya macam tapi macam mana kan, jangan pula buat dia sebagai alasan, tapi maksudnya kita memahami lah dan dia sebagai macam latihan untuk kita jugalah menjadi lebih baik. Sebab kita, pada saya minimalis tu ke arah kita menjadi lebih baik lah. Lebih ada banyak masa, boleh berkongsi dan mengembirakan orang lain. So saya rasa benda-benda tu menjadi sebahagian daripada perjalanan saya ke arah minimalis. Saya rasa itulah perkongsian awal untuk perjalanan ni lah di dalam menjadi minimalis lah, mengamalkan budaya minimalis. Okay Alia. Tak dengar suara dia. Termute pula. Okay. Terima kasih Cik Fatih. Betul lah, macam saya pula baru-baru ni baru pindah rumah kan. Jadi bila tengok barang tu, Masya Allah, punyalah banyak. Maksudnya kadang-kadang kita tak tahu pun rupanya kita ada barang ni. Tapi bila kita dah pindah sebenarnya contohlah pen, kita pakai satu je. Rupanya bila kita tengok balik, ada 15, ada 20. Nak buat apa kan? Jadi okeylah, baby okay. Dah mengubah masa. So saya nak kongsi, nak jemputlah Encik Elvin kan untuk berkongsi dengan kita macam mana minimalis dengan keluarga ni. Macam mana pula penerimaan keluarga Encik Elvin bila Encik Elvin kata nak tukarlah cara hidup jadi minimalis ni. Lepas tu minta Encik Elvin pun kongsi jugalah macam mana pengurusan kewangan Encik Elvin sendiri. Orang kata macam rutin bulanan atau rutin harian lah. Encik Elvin meneruskan cara hidup minimalis ni. Boleh dapat 2K dalam account, kena kongsi rahsia. Kena kongsi rahsia. Lepas tu mungkin juga boleh kongsikan juga perubahan sebelum, selepas, macam mana hidup sebelum minimalis dan selepas minimalis. Mungkin boleh jugalah kita kongsikan sedikit nasihat ke tindakan kepada penonton kita. Okay, baik. Thank you Alia. Tapi bila saya kongsi ni, kalau Alia nak menyelit, ada soalan ke boleh supaya saya taklah cakap seorang-seorang nanti. Okay. Boleh. Mungkin sekarang ni penonton ada yang baru nak tanya-tanya minimalis ni apa kan. Kita nak, kenapa nak amal minimalism. So sebelum kita ke how to apply minimalism, ialah kita kena tahu why. So tadi Alia tanya macam mana kehidupan sebelum dan selepas. Kalau yang tadi, yang pertama tu, before 2016, account bank selalunya macam agak malu-malu kucing. Tapi Alhamdulillah sekarang ini dia tak malu-malu kucing dah.
satu lagi perubahan saya dengan family, sejak 2013, pada tahun 2013, saya pernah buat satu update, satu status dekat FB yang kata azam saya tahun ni ialah nak tunaikan umrah bersama family lah, bersama isteri lah masa tu, baru seorang anak. Tapi tahun ke tahun saya tak pergi umrah dari 2013 sampailah inilah. Dan Alhamdulillah pada tahun 2018 saya telah pergi umrah dengan isteri dan 2 orang anak lah masa tu. Anak yang ketiga masih dalam kandungan, tapi di dalam kandungan dan dia pun pergi Kaabah lah juga. Alhamdulillah. Jadi pada saya lah yang sebelum 2016 tu, bila dari segi kewangan yang tak menentu, dapat pergi umrah ni sebenarnya pasal 2 benda. Satu, sebab minimalism ni membantu dari segi kita dapat kawal kewangan dengan lebih baik. Kita dah tak beli benda yang tak perlu, kita beli yang perlu saja. And then secondly ialah kita punya fokus tu lebih jitu. Sebenarnya bila kita amal minimalism, kan barang-barang material yang kita kumpul dalam rumah ni dia ambil masa kita, dia ambil tenaga kita, dia ambil fikiran kita. Kita fikir nak lipat baju, kita fikir nak bersihkan apa semua tu. Tapi kalau benda-benda ni kurang, kita hanya ada benda yang perlu, so kita dapat fikir, dapat bertindak benda-benda yang perlu sahaja. So lepas amal minimalism, dari segi kewangan sudah pasti lebih baik. Dari akaun tu lagi meningkat lah jumlah dalam tu, sebab dah kurang pembelian yang tak ni. But then yang dari tahun ke tahun ialah saya perasan fokus tu lebih ke arah lebih ke arah pengertian hidup yang sebenar. Saya hidup, kenapa saya hidup kat dunia ni? So, tapi yang itu akan saya percaya nanti Cik Fatin yang akan kongsikan lebih lanjut lagi. Kalau boleh saya nak relatekan minimalism ni benefit kepada keluarga yang berdasarkan kita punya situasi COVID-19 sekarang ni. Sekarang ni sekarang ni PKP, kebanyakan negeri dekat Malaysia sekarang ni pun sedang PKP, even dari bulan Mac sampai sekarang ni ada yang PKP, ada PKPB semua. So kalau kat rumah, kita sekarang ada banyak masa kat rumah, kita dengan isteri atau dengan suami, dengan anak-anak. Dan saya percaya ini pasal berlaku dengan saya sendiri ya. Saya tak kata yang saya boleh kongsi tentang minimalism ni pasal family. Tak semestinya family saya perfect, sempurna. Tak ada yang tak ada kekurangan. Pasti ada kekurangan juga. Tapi sejak sekarang ni amal minimalism, ada banyak parts yang jadi lebih baik. Yang salah satu tadi ialah dari segi kewangan dan juga dari segi kerohanian lah, spiritual, kan? Tapi dari segi family ialah kadang-kadang lah bila anak-anak ni dia sebelum ni pergi sekolah, tapi oleh sebab PKP anak-anak kena ada kat rumah dan parents yang kena jaga study anak-anak. So kita pun macam jadi bingung. Sebab kita pun ada kerja kita sendiri, kita pun ada hobi kita sendiri. Lepas tu kita kena jaga homework anak-anak lagi. Lepas tu bila kita tak mampu jaga homework anak-anak, bila kita tak mampu untuk buat benda yang banyak tiba-tiba kat rumah, kita akan rasa macam aku ni parents yang failure lah. Aku ni parents yang tak tahu nak jaga anak lah. So bagi saya sebenarnya dengan amal minimalism ni, kata tadi fokus tu lebih jitu, ialah membuatkan saya bila PKP ni ialah saya tahu apa sebenarnya yang saya nak dekat anak-anak. Okay. Kita tahu yang anak-anak ni secara asas, ataupun family secara asas yang penting kena ada, ialah elok-eloknya ada bumbung untuk kita berteduh. Lepas tu ada pakaian. Kemudian ada makanan. Sebenarnya kalau dari segi asasnya, bila keluarga tu ada 3 ni, ada
ada makanan, ada tempat berteduh, ada pakaian, dah cukup. Mainan tu itu tak perlu. Bukan tak boleh, tapi dia bukan keperluan. Ada kehendak. So bila kita amal minimalism dan kita faham tentang erti cukup, erti perkataan cukup. Kita mungkin sebelum ni saya lah. Sebelum ni saya tak faham apa makna cukup. Tapi sebab amal minimalism, saya faham apa cukup. Jadi bila kita dah ada cukup, kita tahu kita ada cukup tapi kita still kerja. Kita still bisnes, kita kautlah berapa keuntungan ke, kerjalah dengan baik, dapat gaji yang besar, tapi kita dah tahu cukup kita hidup dengan cukup dan lebih itu, itulah kita boleh memberi kepada orang. Okey, jadi bila kita dah faham maksud cukup, so anak-anak ni dekat rumah kita faham bahawa kita hanya fokus kepada apa yang kita nak anak kita jadi. Kita nak anak-anak kita ni membesar sebagai apa? Kalau sebagai orang Muslim dan sebagai orang yang beragama, tak kisah apa agama pun, pasti nak anak-anak ni jadi anak yang soleh ataupun solehah, anak yang baik. Okey, kita anak-anak ada homework kan, ada kerja rumah yang cikgu bagi. So kita ada tekanan untuk nak pastikan anak-anak ni siapkan homework, lepas tu kena hantar dekat cikgu juga. Tapi kita kena faham juga kemampuan kita kat rumah. Adakah kita mampu untuk buat semua benda? Adakah kita mampu untuk jadi semua? Kita jadi tukang masak, kita jadi tukang lipat kain, kita juga jadi cikgu. Adakah boleh? Pada saya minimalism ni, mula-mula memang dia tentang material. Mula-mula dia tentang kurangkan baju, tentang kurangkan tudung, tentang kurangkan pin tudung dan kurangkan yang lain-lain. Tapi sebenarnya dia lebih kepada untuk memahami siapa kita yang sebenarnya. So bila kita dah faham bahawa peranan kita sebenarnya adalah untuk kita lebih tenang kat rumah. Jadi minimalism ni kalau kita betul-betul faham, kita akan jadi orang yang lebih tenang. Saya, walaupun saya amal minimalism, saya kata saya tenang gitu, tapi tak semestinya anak-anak tenang. Anak-anak dia tetap jadi perangai anak-anak. Dia tetap ada tantrum dia tetap, pasal dia tak pernah dewasa. Anak-anak ni dia, kalau dia tak suka satu benda, dia tak sukalah. Kalau dia nak menjerit ke, dia menjerit lah. So, menjadi parents, menjadi ibu bapa yang baik, dia bukanlah merujuk kepada anak yang baik atau anak yang penyabar, anak yang dengar kata. Itu insya-Allah kita nak anak-anak kita jadi macam itulah. Tapi sebenarnya parents yang baik ialah dengan apa jua situasi di dalam keluarga, ibu bapa tu boleh bertenang, boleh bersabar. Sebab kita yang pernah jadi kanak-kanak dan anak-anak tak pernah jadi orang dewasa. Ni anak nombor 2. Okey. Okay, great. So, dengar tadi. Anak saya kata dia baru habis homework. Patutnya homework kena siapkan siang tadi. Tapi kita faham yang kita nak apa sebenarnya. So, saya tak letakkan tekanan pada anak untuk siapkan homework dia siang tadi. Yang penting ialah dia buat homework, dia suruh homework pada masa yang ni. Yang paling penting ialah kita nak dia jadi anak yang soleh. So itu sebenarnya pada saya minimalism ni untuk family. Tadi ialah tentang kewangan, kita lebih fokus, lebih baik. Kemudian kita faham sebenarnya kita nak anak-anak yang macam mana. So satu lagi ialah bila kita amal minimalism, ialah kan kita ni ada hobi sendiri juga. Kita pun ada minat kita sendiri. Anak pun ada minat dia sendiri juga. Isteri pun ada minat dia sendiri juga. Tapi kadang-kadang ada orang ni yang dia ada hobi banyak sangat. Semua pun dia suka nak buat. Macam saya punya hobi hiking. Hobi saya, ialah yang yoga, menyanyi, semua-semua itulah saya banyak. Tapi saya kena faham juga yang kita kena ada fokus. Kita kena faham yang apa sebenarnya tujuan hidup. So bagi saya minimalism ni sangat membantu saya untuk fokus kembali kepada tujuan hidup
saya yang sebenar, iaitu untuk menjadi seorang yang mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sekarang itu fokusnya. Itu fokus. Tapi itulah nanti Fatin akan cerita lebih lanjut lah, ya, tentang kerohanian, tentang spiritual. Macam mana Alia? Apa lagi pertanyaan tadi? Kalau tak nanti saya terus nanti. Mungkin boleh ni kan. Uh, Mungkin saya nak tanya sikit lah macam pengurusan kewangan tu lah kan. Maksudnya kira rutin bulanan Encik Alvin tu macam mana? Mungkin macam ada allocation duit, okey, untuk grocery banyak ni, untuk berjalan banyak, maksudnya macam mana? Okey, kalau dari segi kewangan, kita ada yang sama jugalah, yang perlu dengan tak perlu. Saya cut bil-bil yang tak perlu. Okey, contoh yang TV lah. Okey, dan saya mula-mula dulu masa awal amal minimalism, saya memang ada jadual. Ataupun memang ada ni lah untuk bil air berapa, bil anak-anak berapa, bil sekolah kan. Tapi sekarang ni dia dah jadi automatic. Dia dah jadi automatic. Dan bila kita dah faham keperluan kita, dia akan jadi kita hanya beli yang perlu sahaja. Jadi kalau dari segi kewangan, ialah yang penting anak-anak dah cukup makan. Okay, kita ada simpanan sikit. Simpanan tu pun sebenarnya sebab bila kita nak naik haji, kita simpan. Kita nak ada takaful untuk penjagaan, siapa yang rasa takaful tu penting, dan kita ada ada takaful. To be honest, dari segi kewangan, saya tak risau sangat. Dia tak rigid dari segi berapa nak simpan. Itu. Sebab sekarang ni lepas amal minimalism, okay, dia menjadikan saya lebih berpaut ataupun lebih bergantung harap kepada Allah, pada Tuhan. Sebab sekarang ni kalau ada masa yang saya perlu duit, of course kita ada simpanan kita lah. Tapi kadang-kadang ada benda yang kita perlukan duit kan untuk bisnes ke ataupun nak buat itu ini ke. Dia membuatkan saya just minta Allah. Dia buatkan saya just yang kalau perlukan sesuatu saya ada Allah. Dia minimalism tu dia terus ke arah tu. Tapi sudah semestinya itu kita punya doa, kita punya tawakal lah. Tapi dari segi usaha, of course kita memang akan buat simpanan kita sendiri. Okay, kita memang akan allocate. Tapi yang paling penting pada saya sekarang ni ialah ada allocate untuk sedekah lah dan zakat. So sekarang ni asal yang penting ialah sedekah dan zakat lah. Bila kita dapat pendapatan, okay, kita dah set 2.5% untuk kita bayar zakat. Sebenarnya kita kena cukup haul kan, bila setahun baru kita bayar. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang kata boleh juga bayar bulanan, dan sekarang kita boleh bayar online guna Maybank ke, CIMB ke. Jadi saya memang amalkan yang itu. Pasal pendapatan saya ada gaji bulanan Alhamdulillah, dan ada juga pendapatan yang sampingan. So saya memang akan allocate 2.5%. And then dari segi sedekah, saya tak allocate berapa persen, sebab kita dah faham kecukupan tu. Yang paling penting family cukup dulu. So yang lebih tu okay, ada simpanan untuk saya ikut kalau kenal Dave Ramsey, dia orang US, okay, Dave Ramsey. Saya ikut dia punya ni lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, tu Alia dah anggap-anggap dia kenal lah. Yang tak, yang lain kalau nak ni boleh check lah dekat internet. Saya follow dia punya style lah. Okay. But then bila kita faham erti cukup, okay, cukup untuk family. So kita ada lebih, okay, ada simpanan, ada zakat. Yang selebihnya itu sebenarnya untuk sedekah. Untuk bantu orang, bila kita tahu orang ni perlu, kita sedekah. Bila tahu orang tu perlu, sedekah. Jadi saya punya pengurusan kewangan ialah zakat, sedekah, ada simpanan sikit, ada simpanan sikit, and then untuk family. So basically itu je. Pasal minimalis. So, saya pun tak nak macam fikir macam accountant, bukan accountant lah, bukan salahkan. Kalau dari macam saya tak fikirlah yang rigid macam tu lah.
Bila saya macam okay dah settle macam tu, bila saya perlu, saya solat tahajud dan minta Allah. So kalau dari segi kewangan, alhamdulillah, macam itulah. Jadi selain daripada pergi umrah hari itu, alhamdulillah lepas amal minimalism, kami adalah jalan-jalan seperti family pergi ke Singapura, pergi Korea. Yang sebelum 2016 itu hanyalah angan-angan. Jadi pada saya minimalism ni ialah hari ni kita mungkin tak dapat nak, kita bukan tujuan kita nak convert orang untuk jadi amalkan gaya hidup minimalis, kan? Tapi kita nak orang tahu perkataan minimalis. Saya dah terbaca komen-komen tadi apa kaitan minimalis dengan wasatiyah semua. Okay. Minimalis ni perkataan moden lah, kan? Perkataan zaman, perkataan English actually. Jadi kalau di Jepun memang ramai orang amal minimalism, and dekat US pun perkataan minimalism tu sangat familiar lah, dia orang tahu. Tapi sebenarnya memang minimalism ni sebenarnya ialah wasatiyah, sebenarnya ialah qanaah, sebenarnya ialah zuhud, semua tu. InsyaAllah nanti Fatin lah ulas lebih lanjut ya Fatin. So ini yang kita nak orang tahu lebih lagi. Masa saya dah amal minimalism sejak 2016 dan banyak benda-benda magic yang berlaku. Bila saya sebut magic tu, bukan bererti magic yang tiba-tiba durian runtuh datang. Itu yes, itu betul. Itu pun datang juga. Tapi bila kita dah let go barang-barang yang tak perlu, kita akan rasakan bahawa setiap benda tu magic. Kita akan menyedari bahawa setiap benda tu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita nampak tiba-tiba ada bola naga pergi depan kita, terapung depan kita, kan? Lepas tu kita mesti kata, wow, magicnya. Tapi sebenarnya memang itu yang berlaku pun. Bumi kita sedang terapung, entah di mana. Bulan pun sedang terapung, matahari pun sedang terapung tanpa tali. So benda yang macam tu, even bila sekarang ni saya suka berkebun, yang cek Facebook saya boleh tahu lah saya hari-hari sekarang ni post pasal berkebun kan. So kita tengok tanah, tengok benda kecil, kita akan rasa magic. Dan di dalam Al-Quran pun, saya Fatin, walaupun Fatin ni akan cerita pasal keagamaan, tapi kita nak yang ni lah. Dalam Al-Quran pun kata bila kita bersyukur, nanti rezeki ataupun rezeki akan datang lagi. Bila kita bersedekah, rezeki pun akan datang lagi. Jadi itu sebenarnya minimalism. Minimalism membenarkan saya untuk lebih bersedekah dan alhamdulillah rezeki lebih datang, dan minimalism pun menjadikan saya seorang yang lebih bersyukur, hamba yang lebih bersyukur berbanding sebelum ni, dan alhamdulillah rezeki pun datang. Dan ini sebenarnya yang saya cuba bawa kepada anak-anak. Ini sebenarnya yang baru saya faham, baru saya perasan bahawa inilah cara berfikir yang saya nak ada pada isteri, yang saya perlu ada pada anak-anak. Saya dulu lepas habis kan kita kita ambil, ramai lah yang ambil PTPTN. So habis study dekat universiti, tiba-tiba dah ada hutang PTPTN kan. Lepas tu saya pula dulu bulan-bulan RM50 awal-awal dululah. Sama juga bayar RM50 macam tak bayar pun PTPTN. Tapi lepas amal minimalism, saya punya bayar tu dia jadi laju. Alhamdulillah sekarang dah nak habis dah. Ni umur dah berapa baru nak habiskan. Tapi alhamdulillah ini hikmah jumpa dengan minimalis. Tapi itulah, kalau dulu saya macam tu masa baru masuk U, saya percaya sekarang ni pun ramai anak-anak yang anak-anak muda yang lepas masuk U terperangkap dalam beban hutang PTPTN, lepas tu hutang rumah, hutang kereta, mungkin personal loan, banyak lagi. Sebab dia tak faham maksud cukup, belum faham maksud cukup. Jadi ini yang saya cuba nak sebarkan juga tentang minimalism pada anak-anak muda. Dan sekarang ni yang saya perlu tekankan ialah pada anak-anak sendirilah. Bila kita buat sharing dekat FB ni, baru kita nak sebarkan pada semua orang, sebenarnya kalau kita faham tentang cukup, kita tak perlu struggle
in life. Lebih-lebih lagi tentang hutang. Bila kita faham maksud cukup, kita tak akan beli benda yang tak perlu. Saya dulu masa universiti, saya pengumpul jeans. Ini saya masih belajar universiti. Saya pun dulu dekat Universiti Malaya juga sebenarnya. So saya selalu pergi Mid Valley, tiap-tiap minggu pergi butik Levi's. Ni tak ada gaji, tak ada ni, tapi beli Levi's. Sekarang Levi's masih up. So Levi's mahal. So every month saya akan beli jeans Levi's sebab saya tak ada mentality cukup. Katalah kalau kita faham mentality cukup, saya tengok kalau guru lah kan, sebelum umur 30, dia sebenarnya dah boleh habis semua hutang, even kereta, bukan umur 30, lebih kurang 30, awal 30-an, dia dah boleh jadi free, money freedom. Jadi ini yang insyaAllah kita nak cuba sampaikan, dan bila kita money freedom di usia yang muda, insyaAllah family kita lebih mudah untuk bawa dia untuk lebih bahagia, untuk lebih happy dan lebih baik dari segi kewangan. Dan juga selepas ini generasi demi generasi akan datang akan lebih baik lah. Saya nak sambung panjang lagi sebenarnya, tapi lah saya stop dulu. Kot ada soalan ni, saya tak terlajak. Alia? Okey, sebelum tak pun buang masa lagi lah, kita jemput pula Cik Fatin untuk berkongsi maksudnya macam mana pula minimalism ni kaitan dia dengan budaya dan agama di Malaysia lah konteksnya. Lepas tu apa pula orang kata contoh-contoh budaya atau agama yang berada kat Malaysia ni yang selari dengan orang kata minimalism. Mungkin boleh cerita juga, adakah Cik Fatin nampak macam perjalanan rakyat Malaysia ke arah minimalism ni masih jauh lagi ke, ataupun sebenarnya dah bergerak? Mungkin juga apa orang kata support yang diperlukan, mungkinlah ada, ataupun apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk kita orang kata bukan nak hidup macam Cik Elvin sendiri cakap lah kan, kita bukan hidup ni bukan untuk kehendak tapi untuk keperluan. Cik Fatin, saya jemput lah. Banyak. Terima kasih Alia, banyak soalannya. Banyak soalan yang sambung. Cumanya saya takut saya lupa, tapi saya minat bila Cik Elvin sebut kita bebas hutang. Sebab saya suka perkataan bebas tu, sebab dalam ABIM kita ada satu ungkapan tahriri, taghyiri, tanwiri. Apa dia? Tahriri tu bebas, taghyiri tu tukar, tahriri, taghyiri, tanwiri ni pencerahan. Apa dia maksudnya? Islam itu sendiri datang untuk membebaskan kita daripada dulu jahiliah. Dan sekarang mungkin juga jahiliah moden lah. Bukan nak kata ni, tapi maksudnya bebas tu, nak cakapnya bebas tu adalah perkara yang dibawa macam idea dalam Islam ni. Bebas daripada hutang, bebas daripada terikat dengan material. Itu sebab saya ingat perkataan tu, so saya mula dengan benda tu lah. Bila sebut tadi soalan dia kaitan dengan Islam, saya tengok tadi ada beberapa soalan tanya apa minimalis ni sesuai tak dengan wasatiyah dan sebagainya kan, ada juga Cik Elvin sebut. Cumanya saya suka untuk tadi saya sebut, saya mula dengan memulakan langkah dan perlu faham dengan minimalis yang holistik, sebab saya rasa kadang-kadang saya suka benda yang saya faham baru saya boleh buat dengan kita willingly untuk buat kan. So saya rasa saya memberi, sebab minimalis ni adalah setiap orang ada definisi dia kan. So saya rasa tak ada lari banyak. Dia macam bukan hanya sekadar kita kurangkan barang, tapi benefit dia adalah kita ada lebih banyak masa, macam Cik Alin sebutlah, banyak masa dengan keluarga, lebih fokus dan sebagainya. So kalau pada saya meletakkan minimalis ni adalah macam mana kita menyusun semula kehidupan kita agar jadi lebih tersusun dan lebih baik. Dan tadi sebenarnya akhirnya nanti kita tahu bahawa sebenarnya matlamat kita ni untuk apa. Kan? Akhirnya kita sebenarnya hidup ni untuk apa?
kalau kita tanya sekarang kan, sebenarnya akhirnya yang pertamanya adalah keredaan Allah tu lah. So kalau kita kata keredaan Allah, apa yang Allah redha? So kita tengok kan dalam Quran ada beberapa ayat lah yang terkait lah, saya cuba secara random. Pertama ada satu ayat yang terkait ni adalah berkaitan surah Al-Isra ayat 26-27. Maksud ayat dia inilah ayat Quran dia, wa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnus sabil wala tubazzir tabziran. Kan, jangan membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jadinya Allah kata dalam Quran kan, kita kata kita nak redha Allah kan. So Allah kata berilah hak kepada keluarga, kerabat kan, dan juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, wabnus sabil, dan jangan boros dalam membelanjakan harta. Sebab apa? Sebab sesungguhnya orang yang boros adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah orang yang makhluk yang kufur lah. Kufur ni banyaklah maksud, tapi kufur ni salah satu tidak bersyukur. Allah bagi nikmat kita tak syukur kan. Jadi kalau kata kita nak redha Allah tapi kita memboros, boros ni kawasan syaitan. Jadi dia kan kontra. So macam mana akhirnya? So kita fikir macam mana ni kan. So maksudnya daripada situ kita susun balik. Dan contoh kalau sekarang ni contohlah zaman remaja, kita ada 11-11 baru lepas malam alhamdulillah tak terlibat. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang dia orang yang apa orang kata, contohnya ada juga kawan-kawan yang macam tunggu sebesar dia beli pampers untuk anak-anak banyak-banyak. So itu baguslah, maksudnya kita tahu apa keperluan kan. Kita ada 99, banyak lagi lah tarikh-tarikh ni kan. Dan kita juga ada trend gadget baru, iPhone dah berapa tak tahulah kan. Dulu saya tengok jugalah kalau maksudnya kita tengok lah dah baru, tapi tak sempat nak ikut lah teknologi ni. Kita ada macam-macam trend, fashion dan sebagainya. Tapi akhirnya kita fikir tadi untuk keredaan Allah. Tapi adakah kita beli semua tu untuk apa? Adakah dia betul untuk contoh kerjaya kita adalah designer yang perlukan teknologi yang paling latest? Itu mungkin betul lah untuk kita kan. Tapi kalau kita hanya macam orang yang selalu tulis thesis je kan, kalau komputer tu maksudnya ialah asal boleh tulis yang menjadikan kerja kita tu okey kan. Tiba-tiba nak juga yang 5,000 kan. Maksudnya akhirnya kita menyusun balik kehidupan kita, mana yang utama dan mana yang tak kan, dan menuju kepada yang akhir tu adalah keredaan Allah tu. Jadi saya fikir minimalis pada saya adalah menyusun kehidupan untuk jadi lebih tersusun dan lebih baik. Kemudian kita memahami dan mengenal pasti keperluan dalam kehidupan kita. Mana nak macam tadilah, maksudnya kalau Cik Alvin sebut apa yang masuk dalam rumah adalah apa yang kita perlu. Tapi kadang biasalah kan, kita macam kita rasa contohlah biasa, tudung koleksi ni tak ada lagi, warna ni tak ada lagi, warna ni dengan baju ni tak matching. Tapi sebenarnya itu adalah benda-benda, tapi kita kena menilai semula lah. Sebab pada saya akhirnya kita tak strict, sebab saya fikir Islam tak pernah menghalang fitrah. Kan fitrah tu ada, tapi fitrah tu berpada lah, janganlah tadi memboros kan. Maksudnya memang kalau perlu memang pakai. Kalau saya ingat, sebab saya ingat dulu walaupun macam barulah untuk mula kan, tapi saya ingat daripada dulu saya pun bukan yang macam selalu beli sangat juga. Tapi kalau kita dah jumpa tu kita rasa kita belilah. Tapi kita beli tu kita pakai sampai puas hati. Sebab kalau dulu mak saya pun dia suka beli kualiti. Kualiti ni kita pakai lama. Lepas dah betul-betul tak boleh baru kita tinggalan. Tapi itulah maksudnya keutamaan kita apa kan, kehendak kita apa. Menyusun keutamaan dan memahami kehidupan, dan akhirnya dia beri kita banyak masa untuk berfikir dan memahami diri kita dan keperluan hidup kita. Dan saya ingat dia sangat terkait juga dengan trend semasa yang kita selalu cerita tentang kesihatan mental kan. Banyak sebut bila kesihatan mental ni ialah dia macam kecelaruan kita dalam waktu tu kita serabut. Jadi kita tak boleh menyusun kehidupan kita. Dia fikir macam ayat dia maksudnya bila kita ada kesihatan mental kita normal, tapi bila sampai satu tahap stres kita tu sendiri kita tak boleh kawal. Jadi sebenarnya saya fikir minimalis adalah salah satu yang boleh membantu kita untuk menyusun semula. Sebab saya fikir benda serabut, kita tengok pun serabut. So kalau kita kurang, jadi kita ada ruang untuk
maksudnya kalau kita secara, sebab tu saya rasa kita kadang kita mula dengan fizikal, sebab bila fizikal tu akhirnya dia macam reflect balik diri kan. So, macam mungkin kita kena buang, macam contoh saya mesti ikut trend orang lain pun ada trend, kita pun nak trend. Tapi akhirnya kita boleh fikir balik, sebenarnya ni tak perlu dan sebagainya kan. So itu antara pertama lah, dan memahami dan itu penting tu, memahami dan mengenal pasti keperluan sebenar. Dan saya suka juga untuk kaitkan dengan kita selalu sebut tentang maqasid syariah kan. Kalau dekat sekarang ni kalau kita sebut pasal Islam, kita sebut maqasid syariah, maksudnya dalam kita mengamalkan Islam dan syariah, maksudnya undang-undang dalam syariah ni, undang-undang dalam Islam ni, sebenarnya tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mendidik. Contoh perkahwinan. Perkahwinan untuk apa? Untuk kestabilan masyarakat, untuk memelihara nasab. Itu kan antara lain. Contoh kenapa tangkap orang mencuri, sebagainya. So maksudnya kita melihat kepada apa tujuan utama, dan dalam maqasid ni secara umum dia ada bagi keutamaan. Dia ada 3 kan yang biasa kita sebut. Daruriyat, hajat, tahsiniyat. So daruriyat tu penting lah, maksudnya kita tak boleh kompromi. Jadi saya fikir dia terkait juga macam dalam hidup kita, apa yang daruriyat, maksudnya apa yang penting. Macam Cik Alvin sebut, hidup itu sebenarnya ada perlu makan, pakaian, perlindungan. Kalau kita belajar biologi pun, untuk binatang apa dia ada 2 je biasanya. Biasanya untuk survive dia ada 2. Pertama dia kena membiak, reproduction kan. Yang kedua dia bergerak. Sebab apa dia bergerak? Sebab dia nak cari makan. Dia nak cari pasangan pun dia bergerak. So maksudnya 2 tu yang utama yang menjadikan dia survive. Kita apa yang menyebabkan kita perlukan. So benda-benda ni jadi kita ponder lah. Jadi kita fikir pertama apa daruriyat kita. Kalau dalam maqasid dia adalah daruriyat dia pelihara agama, akal, apa lagi, harta, nasab, dan lagi satu tak ingat, tapi nanti maksudnya ada 5 tu. Kemudian kita ada satu lagi hajat kan, maksudnya kalau tak ada benda tu macam tak sempurna. Contoh mungkin kereta kan, kereta tidaklah kita perlu, kita ada pengangkut awam, tapi benda tu melengkapkan lagi, mudah untuk kita bergerak dan sebagainya. So kalau kita ni mungkin ada orang tu dia memang tak perlu kenderaan, tapi ada orang pekerjaan dia memang perlu kenderaan. So kita menyusun keutamaan, dan akhir sekali adalah hajat tahsiniyat, maksudnya dia melengkapkan je. Contoh baju memang dah ada dah, so kita nak fashion yang lain kan, fashion yang lain tu supaya melengkapkan wardrobe macam tu kan. Tapi maksudnya adakah itu keperluan? Adakah contoh dengan keadaan gawat sekarang ni, kita ada contoh 500, adakah 500 tu perlu untuk kita beli baju seterusnya tu kan daripada ni. So benda ni sebenarnya menyusun keutamaan lah, dan adalah banyak. Sebab saya tengok tadi ada yang tanya adakah dia hanya pakaian, tapi sebenarnya pada saya bila disebut holistik, dia melibatkan keseluruhan kehidupan kita. Satu memang secara fizikal, pakaian dan sebagainya. Contoh mungkin nanti saya teruslah, sebab bila kita sebut tentang Islam, pertama kita pergi kepada Quran, kemudian kita pergi kepada hadis, kemudian kita pergi kepada syariah itu, dan akhir sekali adalah macam mana kita nak faham Quran tu adalah dengan melihat kepada Rasulullah lah kan. Macam mana Rasulullah hidup. Itu je telah menunjukkan kita bagaimana Rasulullah memilih untuk hidup secara bersederhana. Wasatiyah tadi itulah. Wasatiyah tadi. Macam tadi kita sebut makan. Saya dulu sebab saya buat tentang halal, ada satu perbincangan tu ada yang sebut macam kita ni kan sekarang halal taib. So dia ada sebut macam sebagai Muslim sepatutnya kita memang halal, tapi mesti kita pergi kepada kualiti yang terbaik kan. So saya rasa betul juga, tapi sebenarnya yang paling wajib adalah halal, maksudnya ikut undang-undang agama kan. Jadi taib ni adalah satu yang melengkapkan. Tapi bagaimana Rasulullah, contoh ada dalam Syama'il Muhammadiyah tu, Rasulullah makan, kalau kita kan contoh antara sushi ke apa yang macam nasi biasa, beras biasa dengan basmati lah contoh kan. Bukan nak kata mengkreatkan, tapi maksudnya macam tu lah lebih kurang. Macam Nabi dulu makan roti gandum kan. Ada sahabat tanya Nabi
pernah tak makan roti daripada gandum yang halus. Halus tu maksudnya kualiti tinggi lah. Tapi Aisyah cakap Nabi tak pernah makan gandum dari yang halus tu. Dia makan gandum yang biasa je. Yang biasa. Dan Nabi ada satu ketika tak makan 2 hari. Nabi tanya Aisyah, Aisyah hari ni ada makan tak? Oh tak ada. Okey, kalau tak ada kita puasa. Kan maksudnya Nabi sebagai yang agung. Tapi hidup dia macam tu tau. Dia ada lagi satu istilah qanaah. Qanaah dan tadi ada Cik Azim sebut qanaah dan syukur. Maksudnya dia rasa cukup. Sebab bila ditanya lah, ada yang bertanya kenapa Rasulullah pilih macam ni. So dia kata dia tak ada apa-apa. Yang penting adalah keredaan Allah kan, dia buat untuk Allah. Dan kalau ikutkan Nabi bukanlah tak ada duit, maksudnya Nabi ada macam orang bagi sumbangan, ada macam perang dan sebagainya. Tapi Nabi pilih untuk bagi kepada yang sepatutnya, bagi orang miskin dan sebagainya kan. So Nabi pilih untuk hidup secara sederhana. Tu banyak lagi lah kes-kes contoh-contoh daripada Nabi. Cumanya untuk ni saya ingat apa yang nak kaitkan dengan Islam. Banyak kita dah sebut tadi, tidak membazir. Sebenarnya sebab tu saya ingat dia ada satu ungkapan, Islam, ada orang jumpa Islam di barat, tapi jumpa Muslim di timur. Maksudnya nilai Islam tu kadang-kadang kita hilang tapi kita jumpa dengan orang luar. Maksudnya konsep minimalis ni sebenarnya dia dah ada lah dalam konsep-konsep Islam ni, tapi mungkin kita tidak keluarkan dia secara tersusun. Saya tak nampak kan, tapi macam bila orang luar, contoh Marie Kondo ke siapa-siapa ni, dia amalkan tu sehingga ada satu benefit yang kita rasa sangat bermanfaat. Sebenarnya mungkin kita tidak menghayati sehingga macam tu lah. Banyak konsep dia, yang kata tadi tidak membazir, lepas tu kita kena keluarkan zakat. Sebab apa kita keluarkan zakat? Tu menunjukkan kita bersyukur dan kita berkongsi. Itu kan maksudnya kongsi tu kan menjadi melapangkan fikiran kita. Maksudnya sebab selalunya disebut dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Saya ingat ada satu kisah lah. Ini sampai pukul berapa ni? Boleh kan? Ada satu kisah Abdullah ibn Umar. Dia anak Umar ibn Khattab. Adalah macam cerita, dia pergi ke pasar, lepas tu ada orang cakap lah, Abdullah ibn Umar ni bila pergi pasar, dia pergi, apa orang panggil tu, minta tawar ni, dia nak beli, macam tu lah dia nak beli baju ke apa kan, dia minta tawar ni sampai harga yang paling minimum lah, yang macam boleh kan. So dia kata dia pergi macam tu macam dia ni kedekut ke kan, sebab dia ada soalan tu tentang kedekut ke dia ni. So dia orang tengok dia, so dia pergi beli tu dekat pasar, so dia dapatlah harga yang tak mahal sangat lah, dia macam berjimat cermat, so tak apa. So dia orang pun ikut dia balik. Bila dia balik rumah, dekat depan rumah ada macam orang miskin lah duduk dekat depan rumah. So dia masuk dalam, lepas tu dia keluar balik, lepas tu dia orang tengok orang miskin tu senyum, Abdullah Umar pun senyum. So dia pelik lah kenapa pasal ada datang lagi orang lain, orang tu senyum, Abdullah Umar pun senyum. Lepas tu para orang yang tengok ni pelik lah, so dia pergi dekat orang yang miskin tu kan, dia kata aku nampak tadi kau dengan dekat depan rumah Abdullah tu senyum, kenapa kau senyum? Lepas tu dia kata sebenarnya Abdul Umar bagi dia macam bagi infak lah, bagi sedekah. So dia kata berapa? Dia bagi sedekah macam 1 jongkong emas. Nampak tak? Maksudnya untuk diri dia berqanaah, maksudnya bersederhana, tapi untuk infak sumbang, dia tahu itu adalah macam kalau kita dia konsep untuk akhirat yang kita melabur. Melabur biar besar lah supaya dapat pulangan besar kan. Tapi untuk diri sendiri ni sekadar keperluan je. So itu maksudnya konsep yang kadang-kadang kita pun terlupa lah, kerana kita rasa kita kena mula diri kita ni kena dululah macam-macam kan. Tapi kalau orang ni kita bagi, kalau tak bagi banyak, bagi sikit, bagi RM5 pun boleh je kan. Tapi kalau contoh ada cerita lain macam apa, Umar dengan Abu Bakar ke yang bagi sumbang masa nak perang tu kan. Maksudnya kalau Umar ke Abu Bakar, maksudnya kalau dia bagi ada tinggal sikit untuk keluarga, tapi Umar bagi Abu Bakar bagi semua.
Maksudnya lumba-lumba kan. Jadi itu adalah mengeluarkan zakat, maksudnya kita berkongsi, bersedekah, berinfak, bersederhana. Saya ada tengok jugalah kalau kita sebut minimalis ni dalam orang kata macam akhlak-akhlak Islam ni dalam ilmu tasawuf, dia terkait dengan sifat zuhud, sifat wara', qanaah, syukur. Tapi zuhud ni ialah dia ada Islamic base tu lain sikit lah, tapi dia ada orang kata apa, pertindihan, maksudnya dia ada persamaan. Maksudnya zuhud ni maksudnya bukanlah selalu kita faham kan, zuhud ni macam pakai sekir-sekir, zuhud tak. Zuhud ni maksud dia tak ada perasaan pun dengan dunia ni. Macam tadi lah, maksudnya dia tak terikat dengan dunia. Maksudnya dia hanya lihat sebenarnya keredaan Allah. So kalau benda tu macam mana pun maksudnya dia tak terikat lah dengan dunia. Contohnya sebab saya ingat ada satu cerita tu, cerita dia Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jalani ni adalah seorang budak ni nak belajar lah, maksudnya baru nak belajar. Dia kena makan, dia macam kena makan roti. So mak dia ni datang lah. Mak dia datang tengok anak dia kurus dan makan roti je. So dia macam, dia sedih lah, dia tengok macam ni, macam memanglah tengah belajar kan, tapi dia rasa macam tak puas hati juga. So dia nak jumpalah Abdul Qadir Jalani ni untuk komen lah pasal benda tu sekejap, takut saya salah. Kemudian bila dia jumpa Abdul Qadir Jalani, Abdul Qadir Jalani makan ayam. Jadi dia tak puas hati. So dia kata kenapa bagi anak dia makan roti sampai kurus-kurus tapi Abdul Qadir Jalani makan ayam. So dia kata, Abdul Qadir kata kat mak dia, kalau nak marah dia boleh, tapi sebab kenapa tu, sebab anak dia baru belajar. Kan kita nak mengawal nafsu ni kita kena latihan. So dia bagi sehinggalah nanti kalau dia rasa roti tu hanya satu makanan yang untuk mendapatkan untuk hidup dan hanya untuk Allah. So dia macam antara roti dengan ayam dia tak ada beza pun. So maksudnya macam tu, dia sama macam tu. Jadi maksudnya contoh kalau macam orang kaya, kalau dia zuhud, maksudnya walaupun dia ada kereta Mercedes tapi dia bukanlah untuk kehidupan dia, tapi untuk macam dia hanya untuk tadi dia hanyalah dia adalah hajiat. Dia hajiat, dia bukan tahsiniyat. Macam tu lah. Jadi itu antara konsep yang dekat lah. Zuhud ni antara yang dekat juga dengan minimalis. Maksudnya kita, macam tadi lah, akhirnya kita pergi kepada keredaan Allah kan. Ada banyak, tapi saya suka qanaah, syukur ada sebut dah tadi. Tapi saya suka juga letak ni adil, wasatiyah saja sebut juga kan. Adil dan mizan. Sebab kadang-kadang sebab kita sebut minimalis ni sebab kita ada pertimbangan kita sendiri kan. So adil ni dia macam ada dua anak lelaki perempuan, kita tak boleh dua baju Melayu ataupun dua baju kurung. So maksudnya macam mana kita membuat pengukuran lah. Dan mizan ni adalah pertimbangan. So macam mana kita timbang benda tu. Itu pun penting pada saya untuk kita dalam minimalis lah. Jadi minimalis ni bukan sekadar satu, tapi dia adalah satu konsep dalam Islam yang meliputi banyak perkara lah, dan dia terkait dengan akhlak kita. Macam mana dan dia bukan sekadar akhlak, tapi macam mana kita, sebab tu kita sebut gaya hidup. Dia macam meliputi keseluruhan pengamalan kita, gerak kita punya hubungan dengan Allah, memahami suruhan-suruhan Allah. So benda-benda macam tu lah. Dan kalau nak ikutkan kisah Rasulullah ni, banyaklah Nabi makan. Sebab tadi sebut adakah hanya pakaian kan. Contoh kalau makan pun, kalau kita membazir, itu bukan minimalis lah. Sebab minimalis ni adalah mengikut keperluan. Kita tahu berapa yang kita perlu dan kita tahu ukur dia macam mana. Macam kalau Nabi, dia kata selalu gitu kan, berhenti sebelum kenyang. So kalau perut pun bahagi 3, minuman, makanan dan juga untuk udara kan. Jadi kalau Nabi sendiri dia jagalah macam tadi kan, makan pun dia tahu apa yang penting, apa yang perlu. Jadi dia tahu dia tak perlu pilih yang kehidupan yang terlalu mewah, dia pilih bersederhana kan.
Apa tadi? Lepas tu, budaya. Panjang sangat ni, boleh terus ke? Apa ni, Boleh teruskan. kalau nanti kalau bosan ke tiba bagi tahu tiba-tiba cakap so. Okey, kalau budaya, sebab macam saya tak boleh lah cross budaya lain kan, walaupun Malaysia ni kita ada banyak etnik dan budaya, tapi saya fikir saya lebih sebab interaksi pun kurang. Maksudnya kita kenal orang tapi budaya in details etnik lain kita tak pasti, tapi mungkin secara overall Melayu lah kan, dan Melayu ni sangat terkait dengan Islam. Banyak perkara-perkara tadi tu ada diterapkan, tapi sejauh mana kita amas. Tapi saya ingat orang dulu-dulu lebih faham dan praktikal Islam tu daripada kita. Mungkinlah saya lah rasa macam tu. Contoh tadi macam berjimat cermat, macam mana. Saya ingat dulu kalau contoh kalau mak saya kan, budak-budak dia tak akan makan contoh donat kan. Dia tak akan, kalaupun dia rasa dia nak sangat, tapi dia tak akan habis kadang-kadang tu. Jadi daripada awal selalunya okey, donat tu biar potong. Kalau budak-budak tu biar potong, dia ambil sikit dulu. Maksudnya kalau nak lagi, ambil lagi. Dia macam walaupun benda tu kecil, pada saya dia mengajar konsep bahawa maksudnya dia macam kita mengambil mengikut keperluan. So kita ambil lah dulu sikit kan, kalau rasa nak lagi, ambil lah lagi. Janganlah macam sekali nak ambil semua, lepas tu tak habis, lepas tu buang. Tu benda tu sebenarnya yang pada saya dia mendidik jugalah. Sebab saya ingat dulu, orang dulu-dulu lah, tapi bila sekarang ni kadang-kadang mungkin orang dulu dia lebih macam kalau mak saya zaman sebelum merdeka, dia maksudnya dia orang merasa susah tu, jadi bila sampai sekarang tu diamalkan kan. Jadi sekarang ni mungkin kita rasa kita ada kemampuan, tapi kita kadang-kadang mampu tu pun kita kena ukur lah dengan betul kan, macam mana keperluan yang sepatutnya. Tapi kalau dalam budaya Melayu ni, saya adalah baca beberapa, ada satu buku ni menarik lah, sebab orang Melayu ni terkenal dengan pantun, syair, puisi, dan dalam buku ni dia ada sebut tentang nilai-nilai orang Melayu, tapi ada dua yang sangat terkait. Pertama adalah hidup berpada-pada, maksudnya mencukupi, serba sederhana. Yang kedua, hidup berjimat cermat. Kalau ikutkan pada dia, ini adalah dua nilai yang memang ada pada orang Melayu yang diamalkan daripada dulu. Dia adalah ungkapkan di sini tentang hidup berpada-pada ni. Dia kata yang disebut sifat berpada-pada, mengejar pangkat berkira-kira, mengejar harta berhingga-hingga, mengejar kedudukan berjaga-jaga. Yang disebut sifat berpada-pada, mencari pangkat berhemat cermat, mencari harta berjimat-jimat, mencari kedudukan beringat-ingat. Yang disebut sifat berpada-pada, mengejar pangkat pada derajatnya, mengejar harta pada patutnya, mengejar kedudukan pada layaknya. Pangkat jangan membawa mudarat, harta jangan membawa nista, kedudukan jangan membinasakan, selera jangan dimanjakan, nafsu jangan diturutkan, dunia jangan membutakan. Ukur bayang-bayang sepanjang badan, ukur ilmu dengan kemampuan. Elok memakai pada yang sesuai, elok berdiri pada yang serasi, elok duduk pada yang seronok, elok berjalan pada yang sepadan, elok makan pada yang tertelan. So macam bila saya baca tu, menarik lah. Dia macam ada beberapa rangkap tapi dia mengungkap tu dengan jelas lah. Maksudnya elok makan pada yang tertelan. Kita kenapa nak kalau kita macam saya boleh makan, kita boleh bayar untuk 10 dish, tapi sebenarnya kita boleh makan 2 je. Sebenarnya itulah sebenarnya rezeki kita yang kita patut makan lah. Dan yang kedua adalah tentang berjimat cermat. Nilai hemat dan cermat, dia kata yang ini maksudnya mengelakkan kita daripada nafsu lah. Ini pun menarik, dia kata tahu hidup berhemat-hemat, tahu berkira secara cermat, tahu berhitung membaca alamat, tahu mengekang nafsu menyesat, tahu menjaga selera nekat. Sebab kadang-kadang kita banyak perkara yang kita buat kan, kadang banyaknya nafsu lah, sebab kita ikut trend, rasa orang ada kita pun nak ada. Jadi kita kena berjimat cermat. Mengatur hidup ianya cermat, mengatur harta ianya hemat, mengatur nafsu ianya dapat, mengatur selera ianya kuat. Laba dan rugi ianya ingat, mudanya sejahtera, tuanya selamat, sampai mati takkan melarat. So maksudnya kita berjimat cermat ni apa? Sebab untuk
kita sekarang sebut sustainable, tapi sebenarnya sustainable tu macam tu lah, maksudnya sekarang kita hidup elok, akan datang pun kita dalam keadaan yang selamat lah, dalam keadaan yang elok juga, maksudnya tidaklah meminta-minta dan sebagainya kan. So saya rasa itu adalah dua lah yang saya rasa sangat terkait. Yang lain-lain tu kita dah ada sama macam yang dalam Islamic perspektif tu lah. Dan akhirnya kesan dia banyak lah. Cik Elvin pun banyak tadi dan saya pun dah sebut, maksudnya pertama psikologi dalam zaman serba moden ni dan zaman serba laju kan, semuanya laju. Ada buku sebelum ni ada mantan presiden sebut thank you for being late. Saya pun carilah buku tu. Bila baca balik, oh bagus, thank you for being late ni, sebab kadang-kadang kita kan semua laju sekarang ni kan, tapi dia kata kadang-kadang kita tak sempat untuk duduk dan fikir sebenarnya kita ni laju-laju ni untuk apa. Kita ni betul ke jalan menuju ni kan. So thank you for being late ni kadang-kadang bila orang terlambat kita boleh lah duduk sekejap dan fikir kan. So mungkin kita perlukan masa-masa tu. Dan minimalis ni membantu kita lah untuk ada masa untuk diri kita, dan dia juga membantu, akhirnya dia bantu untuk psikologi kita lah lebih baik, lebih fokus tadi kan, maksudnya lebih ada banyak masa untuk keluarga, untuk diri kita jugalah ada masa. Kemudian ekonomi juga membantu. Dan akhirnya saya fikir memahami keperluan kehidupan sebenar ni sangat penting, sebab kadang contohlah macam dekat Abim ataupun Helwa, kita ada buat masa PKP ni talian rahmah, maksudnya talian support untuk psikologi. Yelah, satu mungkin ada wanita-wanita ni yang memang ada penderaan dan sebagainya kan, tapi kadang ada ramai remaja-remaja yang macam dia tak dapat memahami hidup ni sebenarnya untuk apa. Kadang-kadang dia bila kawan tak ada, so dia pun rasa lost. Dia tak dapat sesuatu tu rasa, tapi sebenarnya yelah kita perlukan sokongan dan sebagainya, tapi mungkin ini juga membantu kita untuk bila kita ada masa tu kita boleh duduk sebentar untuk berfikirlah tentang hakikat kita ni untuk apalah kan, hakikat sebenar ni. Dan kalau cerita tentang Malaysia ni, itulah saya pun tak pastilah, tadi ada tanya juga dengan Cik Elvin, maksudnya siapa dalam Malaysia yang mengamalkan, tapi saya mungkin mula kita pun tak pasti, tapi saya percaya ramai orang dekat Malaysia ni ada mengamalkan dengan konsep ni secara langsung atau tidak langsung. Kadang-kadang kita tak tahu pun minimalis, tapi dia mengamalkan minimalis. Dan ada juga saya ingat ada perbincangan dulu pernah jumpa dengan Prof Zaini Ujang. Prof Zaini Ujang banyak juga bercerita, dia banyak buku-buku tentang minimalis, efek kepada dalam sekitar dan banyaklah macam mana sebab dia banyak pergi Jepun kan, memang Jepun memang terkenal dengan hidup yang simple ni. Tapi ke mana arah perjalanan jauh kata saya, sebab kita tak ada data yang kukuh, kita pun tak tahu berapa banyak, tapi saya fikir dia minimalis ni adalah satu yang perlu digalakkan. Dan kalau kita lah sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu Islam, dia ada satu base yang kuat dan dia adalah daripada contoh Rasulullah. So maksudnya sebab tu saya cakap mula-mula tadi, apa-apa yang orang Islam ni diuntung, apa-apa yang dia buat untuk kebaikan, kita semua percaya minimalis ni adalah membawa kita ke arah yang lebih baik kan. Dan kita macam meletakkan niat kerana Allah dan untuk baik diri kita dan juga masyarakat. So dia adalah satu ibadah. Jadi saya rasa dia adalah satu yang patutlah untuk kita ketengahkan. Saya fikir Cik Elvin ni kira baguslah, dia sentiasa maksudnya menggalakkan orang untuk bersama-sama kan. Kadang-kadang saya pun tak adalah menulis sangat dekat Facebook tu, tapi sebenarnya dia ada impak yang besar lah, sebab orang sekarang memang kat arah media ni kan. Cuma kalau orang muda mungkin medium dia bukan Facebook banyak, tapi dia banyak di Twitter. So kalau macam tu mungkin macam mana kita medium-medium yang berbeza lah. Dan mungkin kita bukan macam kita mungkin ke arah belia. Pada saya belia ni masih ada, saya ingat belia sekarang dia sangat progresif lah, dia ada kesedaran untuk benda-benda macam ni. So saya rasa saya sentiasa lah memberi perspektif yang positif lah, maksudnya perjalanan jauh ke tak jauh ke sukar untuk cakap, tapi ada orang yang mengamalkan dan kita patut terus sokong dan sebarkan lah.
Mungkin itulah, ada lagi ke yang tak menjawab soalan? Okey, terima kasih Cik Fatih. Atas apa orang kata penerangan yang lanjut lah. Macam mana minimalis tu dan Islam ataupun orang kata dengan budaya kat Malaysia ni selari. Jadi mungkin orang kata sedikit kata-kata akhir lah daripada Encik Elvin dan juga Cik Fatin. Mungkin sedikit nasihat ke atau tindakan ke kepada penonton kita yang mungkin orang kata baru nak bermula. Macam mana hidup secara bersederhana atau ringkas ni tapi bahagia. Orang kata bahagia dengan cukup lah kan. Okay, saya jumpa Encik Elvin. Okay. Ringkas dia berapa minit ni Alia? Okay, saya bagi dalam masa 5 minit. 5 minit, okay. Cik Fatin, tadi saya baru teringat siapa yang ada amalkan minimalis ni dan ada sampaikan juga. Kalau kita kenal dengan Tuan Nobisha, Tuan Nobisha, nama full rasanya Norizan bin Syarif. Ini terkenal juga dekat Twitter sebenarnya. Dia dah veteran, rasanya 50 lebih. Dia ada tagline dia, kalau saya bahagia dengan cukup, kalau dia hidup tanpa ropol. Okay. Jadi apa ni, itu juga tadi saya selalu kongsikan juga ayat Quran surah Al-Isra tu tadi 26-27. Yang 27 tu, siapa yang membazir tu dia bersaudara ataupun bersahabat dengan syaitan. Jadi perkataan boros tu dia saudara dengan syaitan. Jadi tu yang kita kena tengok rumah kita. Kita tengok rumah kita, ada tak barang-barang yang berunsurkan boros, berunsurkan membazir, berunsurkan benda yang tak perlu tapi kita beli juga. So kita risau kalau rumah kita ada benda-benda yang boros yang lebih daripada keperluan, dan kita pula ada perasaan yang kenapa rezeki aku tak cukup, mungkin kerana itu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita kurangkan lahan-lahan. Dan minimalis ni dia untuk setiap orang dia berbeza. Dia tak ada template yang kata kalau minimalis setiap orang tu kena ada sekian-sekian pakaian ke, tudung ke, tak. Dia berdasarkan kerjaya sendiri, minat sendiri dan situasi sekelilingnya. Tapi kalau dari segi tindakan, yang dia banyak cara, tapi mungkin yang boleh saya kongsikan ialah kita amalkan 3T. Okay, 3T. 3T itu yang pertama, T pertama ialah trash ataupun sampah. T yang kedua ialah transfer ataupun pindahkan. T yang ketiga ialah treasure ataupun harta. Maksudnya barang dalam rumah kita ni kita boleh kategorikan hanya 3T ni sahaja, iaitu trash, sampah. Sampah tu maksudnya ialah mungkin makanan yang expired dalam fridge ke, ataupun botol-botol kosong, ataupun yang memang sampah yang memang kena keluar dari rumah, itu sampah. Kita tahu senang nak ni. Cuma kadang-kadang ada juga orang yang suka simpan, dia anggap sampah tu harta dia collect kan. Adalah perkataan hoarders kat situ. Tapi yang ini untuk perbincangan yang lain lah. Tapi kita boleh definisikan sendirilah apa yang trash kat rumah kita tu. Yang kedua ialah transfer. Transfer ialah barang-barang yang masih elok dalam rumah. Okay. Tapi kita dah tak pakai. Kita dah tak pakai 90 hari ke belakang dan kita pun tak akan pakai 90 hari yang kehadapan. Tapi dia masih elok dan boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi yang transfer ni kita boleh pindahkan ke orang lain. Actually kita boleh jual pun boleh, nak sedekah pun boleh. Maka actually yang transfer dengan trash ialah barang yang perlu keluar dari rumah. So sekarang ni barang yang perlu ada kat rumah ialah barang-barang treasure sahaja. Treasure tu contoh mungkin handphone, mungkin spek mata saya, mungkin baju saya, mungkin pakaian ataupun laptop atau buku-buku yang kita sayang. So itu adalah treasure. So treasure ni terpulanglah masing-masing hobi kerjaya dia masing-masing, itu adalah treasure masing-masing lah. So bayangkan kalau rumah kita ada treasure sahaja. Kita masuk rumah kita rasa macam berharga. Sebab hanya ada treasure, kita pun rasa macam rasa happy lah nak balik rumah sebab semua benda tu yang wah, berharga buat diri kita kan. Jadi
tentang mental health kan, mental health yang Cik Fatin sebutkan tadi. Saya suka kaitkan ni dengan kisah Nabi Ibrahim. Kadang-kadang kita uh, kita nak cari keredaan Allah, tapi sebenarnya betul ke tidak Tuhan kita tu Allah. Memang Tuhan kita Allah, memang kita solat apa semua, tapi benar-benar ke tidak gaya hidup kita, cara hidup kita ni ialah kita tunduk hanya kepada Allah. Ataupun sebenarnya kita hidup kerana anak, ataupun sebenarnya kita hidup kerana pangkat, kerana harta, kerana orang sekeliling, kerana hamba ataupun makhluk. Jadi kisah yang boleh kita ambil dalam kisah Nabi Ibrahim ialah kenapa kisah Nabi Ibrahim menyembelih anak. Kalau dalam Islam kita percaya yang kisah itu ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa kisah ini ada di dalam Al-Quran? Kenapa kita perlu tahu kisah ini? Kenapa kisah ini mengatakan yang Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail? Kenapa sembelih anak? Kenapa sembelih anak? Saya teringat 2018 masa saya nak pergi umrah. Saya kata, ya Allah, aku benar-benar nak pergi ke Kaabah, nak tunaikan umrah. So saya ni seorang musician. So antara benda yang paling saya sayang, yang saya lepaskan masa tu ialah gitar saya masa tu. Saya kata, ya Allah, gitar ni aku musician dari kecil lagi, dan dari umur 13 tahun sampai umur 30-an, gitar ni tak pernah aku lepaskan ya Allah. Saya jual lah kat orang, sebab saya jual tu pun untuk tambah kos nak pergi umrah. Jadi itu maksudnya kita ada sacrifice, kita dah tak bertuhankan apa yang lain dah. Kita bertuhankan hanya Allah, dan insyaAllah kita nak cari keredaan Allah. Jadi kisah Nabi Ibrahim ni nak mengatakan yang kat dunia ni tak ada benda yang kita tak boleh lepaskan. Sedangkan Nabi Ibrahim diwahyukan, diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Tak ada benda yang lebih tinggi daripada anak. Yalah, yang benda kita sayang. Tak ada. Katalah kita disuruh sembelih anak kita, sanggup ke tidak? Itulah darjat yang tertinggi. Maksudnya kalau Nabi Ibrahim boleh patuh pada perintah Allah untuk sembelih anak dia, maksudnya Tuhan Nabi Ibrahim hanya Allah sahaja. Bukan kasih sayang dia Nabi Ismail pun atau anaknya sendiri pun dia sanggup untuk korbankan kerana Allah. Tapi kita tahu kisahnya akhirnya bukan Nabi Ibrahim sembelih anaknya, ya, digantikan dengan haiwan korban yang lain, dan sebab itulah kita sekarang ini berkorban pada masa ini. Dan apabila kita nak kata minimalism ni ialah dimiskin ke, kita kena jadi zuhud ke, sebenarnya kita ni jauh, sangat jauh untuk kita benar-benar nak ikut 100% kehidupan Nabi SAW yang hidup dia kalau tak ada makanan puasa, lepas tu apa saja barang yang dia ada, kalau orang lain suka dia akan beri. Kita mungkin tak akan sampai tahap tu, ataupun kita boleh sampai juga sebenarnya. Tapi minimalism, insyaAllah minimalism dalam konteks moden, tapi sebenarnya dalam belakang dia ialah zuhud, wasatiyah, qanaah semua. Apabila kita amalkan si cukup ini, kita dalam usaha, kita ada usaha untuk nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Semoga nanti bila kita dihisap di akhirat nanti, kita boleh mengatakan yang kita ada usaha untuk nak ikut cara hidup Rasulullah, dan kita bersungguh-sungguh. Cuma mungkin kita ni masih ada nafsu, ya, yang suka dikawal, syaitan masih menyerang kita dari segenap penjuru, yang menyebabkan mungkin kita tidak sampai ke tahap itu. Tapi insyaAllah kita nak ke tahap yang itu. Dan ini last bukan saya last. Bila kita dah mungkin lepas ni dah ada orang yang nak buat research tentang minimalism, mungkin dia dah ready untuk lepaskan barang kat rumah. Kita untuk reda Allah, minimalism yang saya kongsikan ialah kita mulakan dengan material. Tadi Fatin pun sebut sama juga, kita mulakan dengan material, insyaAllah lepas tu dari segi emosi, dan akhir sekali insyaAllah spiritual kita akan ke arah Allah. Jadi mungkin ada yang berminat nak amalkan minimalism ni, bila kita sendiri dah bersemangat untuk amal minimalism, kita pun akan rasa nak supaya pasangan, supaya ahli keluarga dalam rumah pun amal minimalism. Tapi kita jangan paksa orang lain, even isteri sendiri, even anak sendiri untuk amal minimalism. Biar kita amalkan barang-barang kita saja dulu, okey? Biar kita tunjukkan dengan perlakuan kita. So kita tak payah paksa dia, tak payah suruh kurangkanlah barang ni, banyak sangat tudung sayang ni.
buanglah tudung tu, buanglah pintu tudung tu, buanglah piring tu, buanglah Tupperware kan. Jadi kita fokus pada diri sendiri dulu, dan insya-Allah kita doa, kita semoga nanti orang-orang di sekeliling kita pun akan turut sama ikut apa yang kita buat, ya. Insya-Allah. Terima kasih Alia. Okay, terima kasih memang Encik Elvin atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi mungkin Cik Fatim pun boleh kongsikan sedikit lah mungkin nasihat untuk kita punya penonton. Okey, nasihat saya fikir sebab itulah tadi saya pun fikir, maksudnya kita pertama sekali untuk membuat perubahan adalah satu yang memang agak sukar. Walaupun pada saya perubahan tu adalah, bila saya lihat perubahan tu adalah perkara yang fitrah dalam hidup sebenarnya. Kita pun berubah daripada kecil jadi besar, daripada tak tahu kepada tahu, berpindah dan sebagainya. Maksudnya hidup kita ni sebenarnya sentiasa berubah, tapi kadang-kadang kita sedar atau tidak. Dan sebenarnya untuk berubah ke arah kebaikan ni sentiasa ada halangan lah kan kadang-kadang tu. Tapi saya ingat macam yang saya sebut awal tadi, kita kena memulakan langkah lah. Langkah pertama tu langkah 1000 bermula dari langkah yang satu. Langkah dia apa? Cik Elvin dah sebut lah tadi, 3T tu kan. Kita boleh mula dengan sikit. Dan saya ingat macam tu lah akhirnya. Dan seterusnya adalah macam mana kita define minimalis tu lah. Bergantung kepada diri kita. Macam mana kita menyusun keutamaan kita. Mungkin keutamaan Cik Elvin dengan saya berbeza, Alia dengan Kak Fatim pun berbeza. Jadi macam mana kita define, dan mungkin untuk permulaan kita adalah pengecualian-pengecualian. Contoh kalau tapi kita kena mulalah. Contoh kalau pada saya kadang-kadang buku ni adalah satu yang macam kita nak beli juga. Tapi saya selalu ingat dalam kepala, buku kalau at least mesti kena baca. Tapi maksudnya kita adalah beberapa perkara yang dan kita improve dari semasa ke semasa. Bukanlah macam tadi kan, maksudnya ini malam ni dengar Cik Elvin sebut ni rasa nak buat lah, tapi nak buat tu terus kan. Tapi kadang-kadang dia menjadikan kita lagi stres. So maksudnya kita mulakan langkah pertama bertingkat-tingkat dan menyusun keutamaan. Maksudnya kita kena identify apa keutamaan kita. Dan dalam banyak perkara diperlukan latihan. Dan latihan ni maksudnya buat sikit-sikit lah. Dan akhirnya dengan latihan tu nanti menjadikan kita jadi profesional lah. Maksudnya kita tahu macam ni. Macam tadi kan Cik Elvin pun daripada awal ada jadual dan sebagainya. So sampai sekarang pun kita masih ada lagi banyak jadual-jadual lah. Nak bayar tu lah, nak susun ni lah semua. Tapi akhirnya bila kita dah biasa, sebab tu dia ada Melayu alah bisa tegal biasa kan. Maksudnya bila kita dah biasa tu, maka dia menjadi satu lifestyle dan budaya kita. Dan kita harus ingat yang paling penting lagi adalah kenapa kita buat. The why itulah. Kita bukan hanya mengikut trend, tapi kita tahu dia ada benefit dan dia ada apa yang kita nak, iaitu keredaan Allah, dan kita mengikut sunnah jika kita niat kerana Allah lah kan. Dan pada saya minimalis adalah terma. Yang penting adalah nilai. Kita selalu kadang-kadang mesti ada Islamic perkataan Islam tu mesti ada. Apalah macam mana pun kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang nilai Islam itu lebih penting daripada, bukanlah tak penting, nama kita penting, nama kan, sebab nama melambangkan kita. Tapi kadang-kadang bila kita ada nilai tu sebenarnya mendekatkan kita lagi lah kepada banyak perkara. So kadang-kadang tak kisahlah kita guna, sebab kadang kita boleh je guna bersederhana dan sebagainya. Macam kalau dekat negara lain pun mengguna perkataan yang berbeza kan. Macam Jepun ada perkataan lain, Sweden ada perkataan lain. So kita pun ada, tapi yang penting adalah nilai dalam minimalis tu yang kita angkat dan kita amalkan. Dan insya-Allah dia juga membantu kita menjadi Muslim yang lebih baik. Dan kita tahu itulah matlamat dia yang terakhir lah. Dan dia bukan sekadar sebab dia holistik. Maksudnya bukan kehidupan kita je, sebab kita hidup ni bukan kita je. Kita hidup ni bermasyarakat. Sebab setiap saya ingat dalam sains kita sebut cause and effect. Apa yang kita buat mesti ada efek, dan efek itu bukan hanya pada kita, pada keluarga, tapi ada juga efek masyarakat dan alam dan keseluruhan lah. So sebenarnya bila kita tengok macam tu, sebenarnya seorang yang buat minimalis dia ada efek yang besar sebenarnya kalau kita betul-betul melakukannya dengan bersungguh-sungguh lah. Dan kita jangan meremehkan lah. Walaupun contoh ada seorang, ada dua, tapi sebenarnya
dia ada efek yang memberi kesan walaupun kita rasa sikit tapi sebenarnya dia sebenarnya ada perkara yang lebih daripada yang kita tak tahu. Itulah yang the power ataupun orang kata apa magic dia di sebalik kita membuat satu perkara yang baik. Saya fikir itu je lah untuk daripada saya. Semoga kita semua dapat istiqamah lah terus dengan memilih gaya hidup minimalis. Terima kasih Alia, Wallahualam. Ya, terima kasih banyak kepada Cik Fatih. Menarik juga perkongsian tu. Sebab saya pun nak cerita sikit lah saya punya pengalaman hidup secara minimalis ni kan. Sebab memang mula-mula tu susah. Okay, kita dah boleh berterusan okay buat. Okay, kita tak nak beli benda ni, tak nak beli benda tu. Tapi ada masa kita akan tertewas juga. Kita orang kata kita kembali balik kepada yang sebelumnya. Oh nak belilah. 11 kan. Tapi kita jangan orang kata berputus asa. Maksud walaupun dah berusaha tapi kita gagal, kita kena istiqamah lah. Jadi sebab hidup secara minimalis ni dia bukannya rigid. Maksudnya contoh saya ada baca dalam buku Marie Kondo lah. Yang kata spark joy kan. Jadi contoh buku kena ada 30 ke 20 je. Tak, sebab dia kena ikut kita. Macam saya suka buku. Jadi saya tak boleh lepaskan. Orang kata okay rigid kena ada 30 je buku dekat bilik. Kita tak mesti kena ikut cara ni clever. Sebab semua orang sebenarnya ada cara sendiri. Dia nak sesuaikan macam mana konsep minimalis dalam hidup dia. Sebab cara dia spend duit berbeza, dia punya kuantiti keluarga pun berbeza, minat yang berbeza. Kadang-kadang dia punya budaya dan agama pun berbeza. Sekian sajalah. Tapi saya rasa setakat dulu je. Sebab sekarang pun dah nak dekat pukul 11. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada kita punya panel, Cik Elvi dan Cik Fatin dan juga para penonton sebab setia daripada pukul 9 lebih sampai sekarang. Saya pun nak buat sedikit pengumuman lah. InsyaAllah pada 26/11 pun kita akan ada talk yang baru iaitu berbicara mengenai isu air yang bersih. Okay, sekian. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.